Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di restoran Arik Corner dan di sebelah saya merupakan pemilik restoran ini. Tujuan saya di sini adalah untuk menemui Encik Saiful Khairi mengenai mengenai etika dan tadbir urus perniagaannya. Oleh itu, bolehkah Encik perkenalkan diri Encik dan menceritakan sedikit mengenai perniagaan Encik? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Jan. Nama saya Saiful. Saya merupakan pemilik bersama restoran Arik Corner Sungai Dua ni, yang merupakan milik family lah, boleh kata restoran milik family. Okey, untuk ceritakan sedikit tentang restoran ni Okey, Arik Corner merupakan sebuah restoran yang menyajikan masakan Melayu dan juga masakan ala barat. Kami mula beroperasi pada tahun 2020 Ogos, ketika negara sedang dilanda pandemik COVID. Itu sebuah sedikit lah secara ringkas. Bagaimana Encik boleh melibatkan diri Encik dalam perniagaan ini? Okey, kalau nak cerita, saya memang minat berniaga dari kecil. Kalau saya ingat kembali, saya bermula dari menjual top up pada zaman saya belajar di universiti. Okey, kemudian pada tahun 2017 saya mula menjual teh ais di tepi jalan, di bazar-bazar Ramadan, dan bermula dari situ saya menyimpan impian untuk melibatkan diri dalam bisnes restoran dan F&B ni lah. Bolehkah Encik menceritakan sedikit pengalaman yang menarik yang pernah Encik alami selama menjalankan perniagaan ini? Kalau pengalaman ya, okey, sebab saya punya years dalam F&B ni pun tak banyak. Pengalaman tu tak banyak lah dalam F&B ni, tapi ada juga beberapa lah yang untuk pengalaman yang saya boleh ceritakan. Antaranya cara untuk kami nak uruskan staff, sebab dalam perniagaan restoran ni kita akan jumpa macam-macam karakter staff. Jadi sebagai pemilik dan pengurus restoran, kita perlu bijak untuk menguruskan staff supaya mereka senang bekerja dan pada masa yang sama bisnes pun dapat berjalan dengan lancar. Pada pendapat Encik kan, adakah etika dan tadbir urus ni penting di dalam sebuah perniagaan? Mengapa? Menarik soalan ni. Bagi saya, etika dan tadbir urus sangat penting dalam menjalankan apa-apa jenis perniagaan atau bisnes. Sebagai contoh, kita ambil money management. Kalau bisnes kita tak ada tadbir urus yang baik, tak ada good governance, dan pemilik pun tak ada etika, senang-senang je kita boleh gunakan duit bisnes. Sebab kita yang uruskan duit bisnes tu. Kita gunakan duit bisnes untuk pembelanjaan peribadi. Jadi kalau kita buat macam tu, bisnes ni lama-kelamaan boleh gulung tikar lah. Jadi dengan adanya good governance, etika yang bagus, kita boleh, bisnes tu boleh maju ke depan lah. Okey. Lepas tu, apakah yang menjadikan Encik sebagai seorang pemimpin yang beretika dalam perniagaan ni? Bagi saya lah, yang pertama sekali didikan keluarga lah, dan culture yang dibawa, yang diajar kepada saya lah daripada family. Selain itu training lah yang saya pergi berkenaan dengan cara nak menguruskan perniagaan. Dalam training tu banyak ditekankan tentang kepentingan tadbir urus yang baik lah. Okey, bolehkah Encik berkongsi dengan saya etika dan tadbir urus yang terdapat dalam perniagaan Encik? Antara etika dan tadbir urus yang kami terapkan dalam bisnes kami ni, yang pertama, yang paling penting adalah money management lah. Makna kata setiap duit keluar dan masuk akan direkodkan, dan kami akan publish dalam WhatsApp group lah, di mana dalam WhatsApp group tu ada semua pihak pengurusan. Jadi semua pihak pengurusan tahu pada bulan tu duit keluar masuk macam mana. Jadi susah untuk nak ada kebocoran lah. Okay. Apakah cara yang Encik lakukan bagi memastikan pekerja Encik mengikuti setiap etika dan tadbir urus agar budaya kerja lebih berkualiti? Okey. Yang ni yang paling mencabar lah, kita nak terapkan etika dan tadbir urus ke atas staff-staff. Jadi kat sini apa yang kami buat, kami akan adakan mesyuarat sesama staff dan pihak pengurusan sebulan sekali.
So dalam mesyuarat tu kami akan bincangkan isu-isu berbangkit, isu-isu dari pihak staff dan dari pihak management, dan dari situ kita cuba cari jalan penyelesaian lah. Dan pada masa yang sama kita akan terapkanlah kepentingan etika yang bagus, kepentingan takbir urus yang baik kepada staff. Dan kami pihak pengurusan juga akan adakan mesyuarat sesama kami untuk tekankan itulah kepentingan takbir urus di kalangan pengurusan. Selalunya bab money management lah, duit keluar dan masuk tu. Apakah keistimewaan etika dan takbir urus dalam perniagaan Encik yang boleh meningkatkan lagi motivasi pekerja untuk bekerja? Okey, kalau bab motivasi ni pihak pengurusan dan pihak staff kami ni dah macam satu keluarga. Sebab kami dah bersama dari start bisnes beroperasi. Jadi kami dah anggap kami ni sesama keluarga lah. Jadi bila ada apa-apa masalah, ada apa-apa isu, kami akan duduk berbincang. Jadi kami tak simpan lah. Jadi di situ takbir urus tu saya rasa lebih mudah lah, sebab perbincangan dua hala tu ada. Pernahkah pekerja Encik melanggar etika yang ditetapkan dan bagaimana Encik menangani hal tersebut? Ada. Kalau saya percaya dalam bisnes F&B ni, terutamanya restoran, akan ada lah isu di mana staff tak ikutlah etika dan takbir yang baik. Jadi apa yang kami buat di sini, kali pertama kami akan duduk berbincang lah dengan staff tersebut, tanya apa masalah dia, dan kalau berlaku lagi, jalan terakhir adalah kami akan berhentikan lah staff tersebut. Dan ini saya lihat sebagai satu langkah yang baik, di mana staff-staff yang sedia ada akan lebih berwaspada lah daripada melakukan perkara yang tidak beretika. Okey, ini soalan yang terakhir. Bagaimana penerimaan Encik dan organisasi Encik atau pekerja-pekerja Encik apabila mendapat kritikan ataupun maklum balas negatif daripada customer, daripada pelanggan mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan? Zaman teknologi ni kan, jadi kita senang dapat maklum balas, kritikan daripada pelanggan, sebab kita pun akan iklankan through media sosial macam Facebook, Instagram dan Foodpanda. Jadi pada awal-awal penglibatan kami, bila kami dapat maklum balas yang kurang menyenangkan lah kan, kami mula-mula kami ada rasa sedih, rasa down, tapi kami kena perbaiki, sebab kami nak terus ke hadapan untuk bagi yang terbaik dekat pelanggan. Jadi kami ambil semua maklum balas pelanggan yang baik, yang kurang menyenangkan, dan kami akan improve lah. Kami cuba improve dari masa ke semasa untuk bagi perkhidmatan yang terbaik lah dekat pelanggan. Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih Encik Saiful Khairi